Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama insya-Allah untuk kita sambung siri tadabbur surah Al-Insan. Dan pada hari ini insya-Allah kita telah sampai kepada siri yang kelima. Jadi alhamdulillah ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang masih bersama dengan kita, sama ada bersama dalam pengajian ataupun bersama-sama dalam mendukung memberikan sumbangan kepada Akademi Tadabbur Malaysia untuk kita meneruskan kelas-kelas ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan dan juga apa yang tuan-tuan dan puan milikilah. Baik. Pada hari ini insya-Allah kita sambung daripada perbahasan kita pada minggu yang lalu. Iaitu pada minggu yang lalu kita membahaskan daripada surah Al-Insan ayat yang ke-7 dan juga yang ke-8. Yang ini perbahasan yang lalu kita menyebutkan tentang sebab-sebab Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang-orang beriman. Yang ini kerana mereka melaksanakan ataupun melakukan 3 perkara. Yang pertama adalah mereka menyempurnakan nazar. Ini kita telah bahaskan secara panjang tetapi ringkas dan padat insya-Allah
Yang ini pengetahuan asas berkaitan dengan nazar. Dari sudut rukun-rukunnya, bagaimana bila berlaku nazar, bagaimana berlaku nazar, dari sudut sebutan dan juga niat dan sebagainya. Jadi kita dah bahaskan dari sudut kafarah juga. Jadi berkaitan dengan nazar. Dan kita sebutkan nazar itu dilaksanakan ataupun disempurnakan adalah kerana salah satu tujuannya adalah takutkan hari kiamat. Kerana nazar ini memang kita katakan bahawa dia adalah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia orang lain tak tahu. Sebab apa? Sebab nazar ni bila kita niat, kita lafazkan, mungkin orang lain tak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Maka disebabkan kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan mengetahui setiap perbuatan percakapan kita, walaupun kita tak menghebohkan kepada orang yang lain. Jadi disebabkan rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana nazar ini sebagaimana yang kita sebutkan bahawa ianya wajib dilaksanakan. Maka kita tetap melaksanakan ataupun menyempurnakan nazar tersebut. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Itu takutkan hari kiamat. Disebabkan takutkan hari kiamat itu, maka dia menyempurnakan nazar. Dan juga takutkan hari kiamat ini disebabkan sebab-sebab yang lain lah. Dan maknanya disebutkan menyempurnakan nazar ini kerana nazar ini adalah sesuatu niat yang mana kita mewajibkan perkara-perkara yang asalnya sunat pada diri kita. Makna kata dia bukan sekadar dia telah menyempurnakan yang wajib kerana takutkan Allah, bahkan dia telah beramal dengan perkara-perkara yang sunat. Selain daripada itu, dia pula mewajibkan sunat itu ke atas dirinya. Ini mewajibkan sunat itu ke atas dirinya yang kita sebut sebagai nazar. Dan kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Iaitulah bersedekah ini ataupun memberikan infak kepada mereka yang memerlukan, memberi makan. Jadi saya telah menyebutkan secara ringkas pada minggu yang lalu tentang hikmah bersedekah dan memberi makan ini. Cuma pada minggu ni kita akan detailkan lagi, insya-Allah. Baik. So daripada ketiga-tiga asbab ini, kata Imam Ar-Razi, beliau menyebutkan bahawa ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dia merangkumi dua aspek. Yang ini yang selalu kita sebutkan, iaitulah mengagungkan, iaitu melaksanakan perintah Allah, menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah kasih sayang, hubungan sesama makhluk. Yang kita sebut sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Yang ini hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan sesama manusia. Jadi ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran membuktikan bahawa orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya dia juga adalah orang yang baik hubungannya dengan manusia. Kadang-kadang kita tengok realitinya, selalu orang yang disebut sebagai orang yang beragama, ya ini selalunya digambarkan ataupun kita terlihat dengan sifat tegas, kan? Maknanya tegas. Ya ini hingga kan orang mungkin kalau bapa yang tegas tu, maknanya anak ni dia rasa macam takut lah, kan? Jadi disebabkan keagamaan yang dipegang itu, ciri keagamaan itu, maka selalunya bersifat tegas. Ini bukan kata berlaku pada kita sahaja. Jadi maknanya benda ni berlaku juga pada para sahabat. Jadi para sahabat ada sebahagiannya yang mana dia hairan tengok Rasulullah, maknanya cium anak-anak kecil, budak-budak, kan. Jadi ada seorang sahabat tanya,
kenapa Nabi buat macam tu kan? Nabi tanya balik, adakah kamu tak pernah buat sedemikian? Nabi kata, siapa yang tidak mengasihi, maka dia juga tidak dikasihi. Jadi nak sebutkan kepada kita, hubungan kasih sayang, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, antara mungkin kayu ukur yang kita boleh lihat baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah baiknya hubungan kita sesama manusia. Nabi SAW selalu menyebutkan, dalam hadis Nabi SAW sebut, orang yang terbaik daripada kalangan kamu adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya. Yang nak sebutkan kebaikan kepada Nabi SAW adalah orang yang paling terbaik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi juga adalah orang yang paling terbaik, menunjukkan contoh hubungan sesama manusia. Jadi kalau ada orang yang kata maknanya dia orang yang dekat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi manusia takut dengan dia, manusia rasa nak jauh dengan dia, maka satu benda yang perlu di muhasabah semula. Sebaliknya pun sedemikian. Mana kata kalaulah mungkin dia kata dia orang yang paling menyayangi orang lain, tetapi dia mensia-siakan ataupun meremeh-remehkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemungkinan kena cek balik dari sudut, mungkin dari sudut niat kan. Apa niat? Yang ni dia berkasih sayang sesama manusia. Apa niat dia berkawan? Apa niat dia buat baik dengan orang kan? Walaupun dia nak buat baik, tapi dari sudut hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala jauh, maka kita akan rasa ada something wrong kan? Sebab itu ini ada ulama yang menyebutkan hubungan kita dengan manusia ni diibarat segitiga. Ada yang ketiga, dan sebenarnya yang ketiga itu adalah yang pertama, iaitulah Allah. Kalau kita letakkan segitiga kan, segitiga Allah di atas, maknanya hubungan makhluk dengan makhluk ini semakin dekat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, antara makhluk dengan makhluk ini pun semakin dekat. Jadi itulah hubungan yang paling harmoni. Atau kita dengan isteri ke, maknanya kita isteri kita kan. Kalau segitiga boleh bayangkan, segitiga, ini Allah di atas. Jadi kalau kita semakin menuju kepada hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makna kata antara kita dengan isteri kita, kita dengan anak-anak kita, kita dengan ahli keluarga kita adalah orang yang semakin baik hubungannya, semakin dekat hubungannya. Jadi begitulah nak digambarkan tentang peri pentingnya di antara kedua-dua keadaan ini, iaitulah mengagungkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengasihi sesama manusia. Ini kata Imam Ar-Razi. Baik. Maka pada ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini mereka juga memberi makan. Ini benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak-anak yatim serta orang tawanan. Jadi memberi makan kepada tiga golongan, orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Nanti kita akan sebutkan apa hikmahnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat ini sama seperti mana ayat sebelumnya, ayat 7, datang dalam bentuk fi'lul mudhari'. Ini present continuous tense, iaitu sentiasa, wa yut'imun. Ini mereka sentiasa, maknanya ada beri, ada beri, ada beri. Bukan nak tunggu sesuatu, makna kata mungkin kita ada hajat sesuatu baru kita nak beri, tidak. Tapi kita beri itu maknanya ketika mana kita ada, kita cuba memberi. Wa yut'imun at-ta'am. Baik. Kenapa? Persoalan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang beriman itu adalah orang yang mana dia memberikan kepada orang lain, disebutkan memberi makanan. Kenapa tak sebutkan memberi infak? Kenapa makanan? Jadi disebutkan bahawa
Hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan memberi makanan, wa yut'imun at-ta'am, memberikan makanan itu kerana kita tahu bahawa makanan ini adalah merupakan perkara asasi dalam kehidupan manusia. Ini manusia bila tidak ada makanan, ini kebuluran, kan? Maka apabila kebuluran akan menyebabkan kepada kematian. Maka untuk menyelamatkan hidup, perkara paling asas, kalau dia tak ada baju sekalipun, walaupun kita katakan pakaian itu adalah asas lah. Kalau maknanya orang-orang yang mungkin ada dalam hutan, kita tak sebutlah orang asli kan, makna orang asli sekarang pun dah banyak moden kan. Jadi maknanya kalau orang yang mungkin di hutan Amazon ke apa ke, kadang-kadang mereka ni tak ada baju pun. Pakaian ni mana tutup dengan apa yang ada je, kain ataupun mungkin apa nama daun-daun dan sebagainya. Tapi kalau bila tak ada makanan ini, maka tidak dapat meneruskan kehidupan. Jadi untuk menyelamatkan kehidupan, maka disebutkan dengan makanan. Sebab makanan ini adalah perkara yang paling asas. Ini untuk kelangsungan kehidupan manusia. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Quraisy, kan? Ini Allah memberikan dua kelebihan ataupun mengurniakan dua ganjaran kebaikan kepada orang Quraisy, tetapi mereka masih lagi ingkar. Allazina hum an salatihim liila fi Quraisy ila fihim rihat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yani Allah Subhanahu Wa Taala sebut allazi at'amahum min ju', ini mereka Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi makan, kerana keperluan kepada makanan itu adalah yang paling teras dalam semua keperluan. Mana kita dari sudut keperluan kita banyak, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, yang maknanya yang bersifat daruri. Tetapi makanan ini adalah yang paling perlu daripada semua perkara tadi. Macam ada orang yang mana mungkin dia tidak ada rumah, tetapi tidak ada rumah maknanya dia boleh lagi tidur di maknanya di tempat-tempat yang mana mungkin di lorong-lorong dan sebagainya. Tapi tidak ada makanan menyebabkan sukar untuk meneruskan kehidupan. Yang kedua disebutkan memberi makanan kerana memberi makanan ini adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Hatta kalau kita tengok Nabi SAW, ketika mana Nabi mula nak kumpulkan orang Quraisy daripada Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, ini nak kumpulkan tu first kali sebelum Nabi cakap secara jahar di Bukit Safa kan. Nabi pernah mengumpulkan dulu Bani Hashim dan juga Abdul Muttalib. Jadi Nabi nak bagi tahu Nabi buat apa, Nabi buat makan-makan. Kita pun kalau orang ajak kita makan, maknanya orang nak belanja kita, walaupun makannya mungkin makan yang biasa, tapi sebabkan orang nak belanja, nak menimbang, nak ni, jadi kita rasa hubungan itu semakin erat kan. Jadi makanan ini akan menyebabkan hubungan antara manusia itu diperbaiki ataupun mempertautkan, mengeratkan. Kerana kalau kita tengok dari sudut kalau kita tengok dari sudut orang kata apa, derma ke ataupun bantuan-bantuan kan. Bila kita tengok mungkin kalau di sebelah Afrika dan sebagainya yang kurang ke makanan apa nama menyebabkan badan kurus, kering, nampak tulang. Jadi kita mudah nak rasa kasihan kan. Sebab apa? Sebab kita alhamdulillah Allah izin dapat makan makanan yang sedap-sedap, makanan yang orang kata apa, yang baik kan. Jadi apabila ada orang lain yang tidak ada makanan,
Maka kita mudah untuk rasa kasihan. Jadi bila kita memberi makan itu, dia memperbaiki hubungan antara kita. Sebab itulah juga kita disyariatkan dengan syariat puasa, supaya dia dapat mendidik hati kita, untuk kita rasa apa? Kita rasa mungkin kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang tidak mempunyai makanan, antara hikmahnya. Dan yang ketiga, disebutkan memberi makanan wa yut'imun, itu adalah kerana dengan memberi makanan itu dia mencipta kebaikan yang tidak terlupakan. Jadi maknanya nak mengiratkan lah. Jadi maknanya kalau ada dua orang yang bergaduh, yang berbeza pandangan, yang ini bergaduh, yang ini nak baiki hubungan, yang ini dengan makan-makan, kan. Mungkin juga dari sudut baru nak kenal, maka buat juga makan-makan, kan. Yang ni kerana apa? Kerana nak mencipta kebaikan, memori itu, untuk saling bertaut, kasih sayang. Jadi menunjukkan kepada kasih sayang. Baik. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lillazina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Ini mungkin kalau ada rakan-rakan ataupun tuan perempuan yang mana ada mengikuti saya dalam kelas Yasin, ini saya sebutkanlah. Jadi nak sebutkan pada ayat ni Allah sebutkan apa? Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni merujuk kepada orang musyrikin, dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada orang yang beriman dengan cara mengejek-ngejek, patutkah kami memberi makanan kepada orang yang jika Allah kehendaki tentulah ia yang memberikan makan? Kamu ini hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Iaitu jika dikatakan, apabila dikatakan kepada orang musyrikin ni infak, Allah sebut infak. Jadi infak ni, sedekah ni, dia lebih luas daripada sekadar memberi makan, kan? Maknanya infak bukan sekadar memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, memberi pendidikan, jadi itu konsep infak yang lebih luas, kan? Cumanya apa respon mereka? Tapi mereka merespon dari sudut beri makan. Qala allazina kafaru lillazina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah. Jadi mereka yang kufur ini mengatakan kepada orang beriman, kenapa pula kami yang nak berikan makan? Bukankah kamu mengatakan bahawa rezeki itu razaqakumullah, Allah yang memberikan rezeki? Jadi mintalah makanan itu pada Allah. Jadi dari sudut mereka mengejek-ngejek biadab. Tapi nak sebutkan ayat ini nak gambarkan apa? Kalaulah manusia ini, yang dia tak mampu untuk bersedekah untuk keperluan yang paling asas, pun dia tak mahu, maka jauh sekali lah akan bersedekah dengan tujuan-tujuan yang lain. Maknanya kalau kita nak bersedekah untuk memberi makan pun tak mahu, ini mungkin lebih jauh lagi. Kita nak bersedekah dengan tujuan mungkin nak untuk tujuan-tujuan yang lain lah, jihad fisabilillah ke dan sebagainya. Ini nak sebutkan sekurang-kurang ataupun sepaling rendah, ini dari sudut infak itu adalah memberikan apa yang menjadi keperluan asas bagi setiap manusia. Jadi kalau memberi makan ni bukan nak tunggu orang Islam saja. Jadi orang yang bukan Islam pun kadang-kadang mendahului kita, kan, dari sudut memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan di Afrika dan sebagainya. Kerana apa? Kerana itu adalah sifat insan, sifat manusia biasa. Yang ini yang dia mempunyai mata hati, basirah, dia ada rasa kasihan. Kerana dia tahu makanan itu adalah keperluan bagi semua manusia. Jadi manusia semua memerlukan. Maka sebab itu mereka yang bila kata beri makanan kepada orang, beri infak, mereka kata kenapa kami nak beri makan?
Mereka ubah kepada memberi makan kerana perkara yang paling asas bagi seorang manusia, bukan lagi orang beriman. Maknanya asas bagi seorang manusia ini, rasa kasihan dengan manusia itu pun dah tak ada. Maknanya dari sudut hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni out, hubungan manusia pun out. Jadi mereka tak mau memberikan makan. Jadi nak sebutkan, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini wa yut'imuna at'am, memberikan makanan, yang ini menyebutkan perkara yang paling asas. Jadi orang yang beriman ini kadang-kadang benda yang kecil-kecil yang asas, yang ini didahulukan sebelum kepada perkara yang lebih besar. Baik. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, dan mereka ini memberi makan makanan. Yang ini kita sebut dah pada minggu yang lalu, mungkin sebagai ulangan, iaitu disebutkan perkataan at-ta'am selepas daripada perkataan yut'imun. Sedangkan kita tahu bahawa perkataan yut'imun itu telah memberi maksud memberi makan. Yang ini memberi makan dengan perkataan yut'imun. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut yut'imuna at'am, memberi makan makanan, kenapa disebutkan makanan itu? Sebab nak menyebutkan keadaan memberikan makanan itu. Dari sudut apa yang diberikan ataupun keadaan orang yang memberikan. Iaitu dari sudut apa yang diberikan, makanan apa yang diberikan adalah makanan yang paling dihajati, paling disukai oleh si pemberi. Maknanya benda yang dia nak bagi itu adalah makanan yang dia sendiri nak makan. Kadang-kadang ada orang yang kita tidaklah mempertikaikan niat-niat baik orang yang nak memberikan sumbangan, tetapi bila kita berikan sumbangan itu, kalau dari sudut makanan ataupun apa sahaja keperluan, jadi kita berikan dalam keadaan kalau dapat kat kita pun kita nak. Macam tu. Kalau makanan, makna kata kalau kita berikan makanan, kalau makanan itu kita yang dapat pada waktu itu, kita pun nak makan benda itu. Baik. Jadi makna sebutkan kita memberikan dengan pemberian yang terbaik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Allah kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kamu tidak akan sesekali mencapai kepada hakikat kebajikan, yakni kebaktian yang sempurna sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Jadi nak sebutkan apa yang kita sayang. Jadi bukanlah kata berikan benda yang hanya mungkin kalau ada satu je pada kita, tak. Maknanya apa yang kita beri itu adalah apa yang juga kita nak makan, yang kita hajati, yang mungkin kita sukai. Tapi kita rasa isar, rasa kita nak mendahului, nak juga memberikan kebaikan, berkongsi kebaikan, berkongsi nikmat dan rezeki dengan orang lain, maka kita berikan juga kepada orang tersebut. Itu nak kata ala hubbihi, dengan ala ini dengan maksud dengan rasa kasih sayang. Ala hubbihi iaitu memberikan makanan itu perkara yang disayangi ataupun perkara yang dihajati. Ataupun makna yang kedua, ala hubbihi ni makna dengan rasa kasih sayang. Dia baru maksud dengan rasa kasih sayang. Maknanya pemberi itu diberikan makanan tersebut atas dasar kecintaan kepada perkara-perkara kebaikan. Maknanya dia suka buat benda-benda baik. Ataupun mungkin atas dasar kecintaan ataupun kasih sayang kepada penerima itu. Jadi orang yang menerima tu, jadi kita kasihkan, contoh kepada anak-anak yatim. Jadi bukan semata-mata kita suka menderma. Memang sifat suka menderma, apatah lagi suka menderma kita itu didatangkan dengan sifat kasih kepada anak-anak yatim sebagai contoh. Kan? Maka itulah yang disebutkan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi. Ini pemberian itu hanya saja kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata.
Dan disebutkan 3 golongan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Iaitulah 3 golongan yang dimaksudkan itu adalah orang-orang miskin, anak yatim, yakni asira, yakni orang yang ada dalam tahanan, tawanan ataupun berhutang. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ketiga-tiga ini? Jadi kalau kita tengok orang miskin ini, apa makna orang miskin? Maknanya miskin ni adalah orang yang tidak mampu untuk mendapatkan keperluan hidup dia secukupnya. Bagi diri dia ataupun tanggungan dia dengan sendiri. Maknanya mungkin orang miskin ni mungkin dia ada kerja dan sebagainya kan. Tapi pekerjaan dia itu, dia tak mampu mungkin nak menanggung dirinya bersama dengan keluarganya. Kalau dia mempunyai keluarga, maka maknanya dia tak dapat nak tampung sendiri. Dia perlukan bantuan daripada orang lain. Serupa juga dengan anak yatim. Anak yatim dia tak mampu untuk mencari rezekinya sendiri. Sebab itu makna anak yatim ni adalah yang sebelum capai umur ar-rushd dalam Quran sebut. Ni ar-rushd ni ada yang kata umur baligh, ada yang kata umur yang boleh tasarruf, boleh dia mengawal ataupun dia boleh nak cari iktisab, nak cari rezeki dia sendiri, nak bekerja, ataupun dia boleh nak menguruskan duit dia kalau ada tinggalan harta daripada ayah ataupun mak dia. Dia kata anak yatim ni orang yang menjadi punca rezekinya telah tiada. Kalau tadi orang yang punca rezeki ada tapi rezeki, tidak cukup keperluannya. Kalau anak yatim maknanya kata tak ada langsung punca rezeki. Orang tahanan, tawanan, ini dia boleh mencari rezeki tapi disebabkan diri dia tertahan, ini tahanan ataupun tawanan ini maknanya dari sudut kalau dalam peperangan kan, sebab surah ini kita sebutkan di awal dulu, surah ini adalah madaniyah. Mana kata Madaniyah dah ada dari sudut peperangan. Jadi orang yang menjadi peperangan, ada yang disebut dalam riwayat pun asira ini merujuk kepada orang musyrikin. Antaranya yang tertawan di dalam perang Badar dan sebagainya. Jadi orang yang berada dalam tawanan, tahanan itu mereka ini tidak memiliki kebebasan. Ini untuk mereka melakukan pekerjaan. Ini maka mereka melakukan pekerjaan pun kalau hamba tahanan ni juga disebut asira juga sebagai hamba. Mana hamba pun mereka bukan mendapat gaji macam orang gaji kan. Jadi mereka kena buat berdasarkan apa yang tuan mereka suka. Sama juga orang yang berhutang. Maknanya dia nak kerja itu hanya untuk nak bayar hutang dia. Jadi makna orang berhutang ni bukanlah dalam konteks kita sekarang, bukanlah makna kita hutang orang yang hutang bank kan, maknanya dia boleh bayar kan. Jadi orang yang berhutang ni maknanya hutang tu ghalabah. Hutang itu telah menyebabkan dia menjadi muflis. Menjatuhkan dia hutang itu kepada orang miskin. Hari ini kalau kita nak sebut hutang ni mungkin boleh katakan 90% ataupun 99% mungkin daripada kita ni semua orang berhutang kan. Yang ni hutang bayar kereta, bayar rumah dan sebagainya. Tapi dimaksudkan hutang ni, hutang tu ghalabah. Hutang itu telah menyebabkan dia jatuh kepada paras kemiskinan. Mungkin disebabkan muflis dan sebagainya. Baik. Jadi 3 golongan ini disebutkan diberi makan. Kerana asasnya apa yang menyatukan ketiga golongan ni adalah kemampuan untuk menanggung diri dan juga ahli keluarga kalau ada untuk mendapatkan keperluan yang paling asas, iaitulah makanan. Baik. Dan apa tujuan daripada beri makanan itu pada ayat yang ke-8 tadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang seterusnya bahawa tujuan mereka memberikan makanan itu kepada golongan yang memerlukan ini adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Jadi tujuan
mereka membuat kebaikan itu adalah kerana dua tujuan yang utama, iaitu innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan ini adalah kerana nak mengharapkan ke Allah pahala, ganjaran, dan juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Adalah kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kepada kebaikan itu ini nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebabkan rasa takut terhadap azab dan juga kedahsyatan hari kiamat. Jadi ini masih lagi ada konsep yang kita akan sebutkan nanti, iaitulah khauf dan raja. Ini rasa takut dan juga harap. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebut, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Baik. Jadi ayat ini menyebutkan mereka memberikan makanan bersedekah dengan ikhlas. Baik. Tafsiran umum bagi ayat ini makna kata mereka memberikan makanan itu sambungan daripada ayat yang ke-8 tadi, iaitu mereka mengatakan innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberikan makanan ini adalah liwajhillah. Ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu dalam ayat ini tergambar dengan dua perkara. Perkara yang pertama iaitulah yang disebutkan la nuridu minkum jazaan. Ini kami tidak mahu ataupun kami tidak perlukan daripada kamu balasan apa pun. Kami bagi makan, kami tak mengharapkan balasan. Wala syukura. Bahkan kami tak menginginkan pujian pun. Ini ada orang mungkin dia tak mengharapkan balasan. Ini mungkin disebabkan dia mampu, maknanya dia beri makan, bersedekah dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan komplit. Keikhlasan itu adalah dengan bukan tidak hanya mengharapkan balasan, tetapi juga tak menginginkan pujian. Yang balasan maknanya kita harap balasan balik lah. Kita buat baik, kita harap balasan balik. Ada orang maknanya dia tak mengharapkan pun. Maknanya diberi makan ke, diberi sedekah ke, memang sebab dia kaya. Tapi timbal balik daripada itu adalah mengharapkan pujian. Oh bagus dia ni, baguslah orang tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan, sebutkan tentang keikhlasan yang sebenar-benarnya itu adalah dua. Gambarannya iaitu tidak mengharapkan balasan dan juga tidak menginginkan pujian. Baik. Satu perkara yang saya nak sebutkan di sini adalah berkaitan dengan bila kita katakan ikhlas itu tidak mengharapkan balasan. Apa makna tidak mengharapkan balasan? Adakah maknanya bila kita buat satu yang bersifat kebaikan ataupun dia ada mesej keagamaan, maka kita tak layak untuk mendapatkan apa-apa upah ke, imbuhan ke dan sebagainya. Jadi kita nak faham apa makna tidak mengharapkan balasan. Yang ni perkara ni selalulah berlaku kepada kadang-kadang kepada diri saya sendiri pun berlaku juga. Maknanya asatizah kan. Ni mungkin mengaji ke ataupun kelas-kelas Quran, maknanya kata bila ada mengaji, anak-anak hantar mengaji kan. Jadi bila dari sudut bayaran, maka kadang-kadang ibu bapa sebahagian lah, bukan kita kata semua. Yang kita kata sebahagian kecil sahaja. Yang mana kadang-kadang bila dalam bab agama ni, dia jadi berkira. Patutnya ikhlas ke? Ni kenapa nak mengharapkan upah duit pula? Jadi kita nak faham apa makna tidak mengharapkan balasan. Baik. Jadi kalau kita tengok
makna tidak mengharapkan balasan ini adalah pada suatu perkara yang dibuat yang pertama secara sukarela dan juga dibuat di atas dasar tanggungjawab. Itulah dua perkara yang menunjukkan kita tidak perlu mengharapkan balasan. Apa contohnya? Contoh, macam musim banjir kan? Macam musim banjir. Maka orang panggil, okay, baik, siapa yang mana nak turut sama dalam misi banjir ni, maka boleh datang berkumpul di tempat sekian-sekian. Maka kita dengan rasa sukarela, kita yang nak willing untuk pergi membantu, maka kita nak sebab apa? Sebab dengan sukarela kita tu, maka sepatutnya kesukarelawanan kita itu, kita pergi membantu itu, kita tak mengharap lah, maknanya aku nak pergi bantu masa banjir ni, mana tahu kok dapat duit ke. Bukan. Itu salah konsep dia. Itu dah jadi tak ikhlas. Ini sebab dalam benda yang sukarela, maknanya kita sendiri yang nak buat. Ataupun dalam bab yang berkaitan dengan tanggungjawab. Macam contoh kita sebagai ibu bapa kepada anak-anak kita. Makna ikhlas kita mendidik, membesarkan mereka ialah menelan kos yang banyak. Pakaian, minuman, pendidikan dan sebagainya. Ini kita tidaklah mengharapkan balasan dari sudut kita dah spend contoh 1 juta mungkin untuk daripada mereka kecil sampailah besar. Jadi kita mengharapkan bayar baik 1 juta, bukan. Jadi dan saya yakin tak ada ibu bapa yang sedemikian. Tapi nak sebutkan dari sudut ikhlas itu bermakna yang tidak mengharapkan balasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan sukarela. Sukarela ni daripada siapa? Daripada pihak yang nak buat tu. Kita yang nak buat tu. Dan juga atas dasar tanggungjawab. Maka itu adalah perkara yang kita tak sepatutnya dan tak bolehlah maknanya kita mengharapkan balasan. Tetapi balasan ini maknanya dari sudut ganjaran, kita katakan upah dan sebagainya, dibenarkan kalau dalam bentuk melibatkan pekerjaan. Sebab itu dalam perbahasan ulumul Quran juga ada perbahasan dari sudut memberi upah kepada mereka yang mengajarkan Al-Quran. Kerana bila mengajarkan Al-Quran, orang yang nak belajar itu yang willing minta kepada setizah ni untuk mengajarkan mereka Al-Quran, maka diambil pada waktu tu masanya, tenaganya, kepakarannya. Jadi maknanya disebabkan waktu, tenaga dan kepakaran itulah yang dicurahkan itulah yang ini dibalas dengan upah. Jadi selalu bukanlah selalu, kadang-kadang makna kata bila orang yang berada dalam bidang agama mengajar tentang hal agama, bukanlah bermakna juga makna kita nak minta upah tapi nak sebutkan dari sudut pekerjaan, macam kita bekerja di tempat kerja kita. Ini kenapa kita dibayar gaji? Kerana kita telah menghabiskan waktu kita. Pekerjaan daripada waktu yang kita habiskan di tempat kerja, tenaga kita, kepakaran kita, itu ditukarkan kepada gaji yang kita miliki. Maka begitulah juga dalam keadaan yang lain. Maka diperuntukkan waktu, tenaga dan juga kepakaran. Jadi kita nak faham dengan baik apa makna ikhlas tu. Kerana ada orang salah guna kataan ikhlas itu dengan pada bukan tempatnya lah. Dan sudah tentulah jadi kita sebut ikhlas itu tidak mengharapkan balasan yang kita terangkan tadi, dan jauh sekali lah yang menginginkan pujian. Kita dah sebutkan tadi makna kata walaupun mungkin dia tak harap balasan, boleh jadi dia menginginkan pujian. Itu minta jauh lah. Jadi sebab itu kenapa pentingnya keikhlasan ini, kerana disebutkan oleh Fudail bin Iyad dari sudut syarat penerimaan sesuatu amalan itu dia mestilah ikhlas. Dia ada keseimbangan di antara ikhlas dan juga menepati syarat. Tak cukup orang kata saya ikhlas ni buat baik, tetapi kebaikan yang dia buat itu tidak menepati syarat.
Contoh, ikhlas untuk berpuasa. Tapi puasa waktu bila? 1 Syawal, contoh. Ha. Jadi, tak menepati syarak. Ataupun sebaliknya, buat perkara yang menepati syarak tetapi tidak ikhlas. Dan jauh sekali lah kedua-duanya, iaitu tidak ikhlas dan juga tidak menepati syarak. Ini sebab itu keseimbangan di antara kedua-duanya ini diperlukan. Bagaimana macam Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada orang musyrikin kan dalam surah Al-Maun, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Mereka buat perkara solat, ini solat dengan cara jahiliah lah, dengan cara yang mereka faham, tetapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas dan juga maknanya ketika mana Al-Quran dan Nabi SAW tunjukkan cara-caranya, tidak menepati apa yang disebutkan dan diturunkan. Ini antara ikhlas dan syarak ini dia perlu ada keseimbangan untuk menjadikan sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Satu lagi perbahasan daripada ayat ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, ini kalau kita tengok pada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut innama nut'imukum liwajhillah. Ini seolah-olah orang yang memberi makan tadi, orang beriman kan, dia sebut ayat sebelum tu wa yut'imuna ta'am. Kami mereka dengan bentuk kata ganti diri ketiga. Wa yut'imuna ta'am, itu mereka memberikan makanan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran tentang sifat orang beriman. Tetapi ketika mana datang ayat ke-9, dia dalam bentuk kata ganti diri yang pertama ke yang kedua? Pertama lah, yang pertama, iaitu disebut innama nut'imukum. Maknanya orang yang beriman tu menyebutkan sesungguhnya kami memberikan makanan ini adalah liwajhillah. Maknanya dia menyebutkan macam kita lah, sebut mudah kan. Macam contoh kita kata bila kita beri, kita kata saya ikhlas ni. Macam itulah sebut. Adakah perbuatan ataupun apa yang kita buat itu dibenarkan ataupun macam mana? Jadi kenapa disebutkan innama nut'imukum? Kenapa di Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa kami itu merujuk kepada orang beriman, memberikan makan kepada kamu. Kenapa disebutkan ataupun pertuturan itu datang daripada antara lisan ataupun ditikan hati? Kalau tuan-tuan tengok terjemahan ayat ini, kita patah balik sekejap. Tengok apa diterjemahkan. Ini mereka memberi makan sambil berkata dengan lidah atau dengan hati. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu. Maknanya orang beriman ni dia kata kami memberi makan kepada kalian. Ini disebut. Jadi sebutan itu ada yang kata sebutannya itu adalah ucapan lisan. Ada yang kata ia detikan hati dan ada yang kata ia adalah penjelasan. Okey, apa makna dia? So maknanya adalah kalau ucapan lisan ni mudahnya macam kita sebutkan selalu lah. Bukanlah kita. Maknanya mungkin ada orang sebut mana saya bagi ni ikhlas. Adakah boleh kita sebutkan perkara tersebut? Jadi kalau kita tengok ucapan lisan innama nut'imukum ini, maknanya dia sebut benda itulah kan. Kami memberi makan ni adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab dia mengucapkan itu yang penting. Boleh tak sebut? Boleh. Contoh kita kata saya bagi ni ikhlas. Tapi yang penting adalah kenapa ucapan itu boleh terzahir. Satu, situasi mungkin berlaku kadang-kadang orang-orang miskin ada yang jenis orang kata apa, yang mereka ini tak suka nak susahkan orang kan. Hidup mereka ni tak suka nak bergantung kepada orang lain. Menyebabkan kalau ada orang yang mana datang susah-susah nak bagi bantuan, nak bagi makanan dan sebagainya, dia rasa macam dia telah menyusahkan orang tu. Menyebabkan mungkin berlaku penolakan, tak apalah. Jadi dalam keadaan itu, maka kita kata ambil lah, saya ikhlas ni. Contoh. Kita nampak tak? Bila ada penolakan, maka ucapan dengan lisan. Ambil. Silakan ambil.
Tolong terima. Sebab apa saya bagi ni ikhlas, insya-Allah. Yang paling baik kita katakan insya-Allah lah. Jadi maknanya kita doa mudah-mudahan. Bukanlah bermakna bila kalau kita sebut saya ikhlas ni maknanya terus makna tak ikhlas lah tu. Bukan. Tapi maknanya dengan tujuan. Dan yang kedua, boleh juga berlaku untuk menjadi teladan. Kerana apa? Dalam ayat ini disebut innama nut'imukum. Nut'imu. Ini menunjukkan kepada ramai. Jadi mungkin dalam keadaan orang-orang yang baik. Maknanya bila ada orang yang mana berikan dengan ucapan ambil ni sumbangan ikhlas kita sebut. Jadi orang lain pun oh bagus juga maknanya. Jadi menjadi teladan kepada orang lain. Sebab itu niat itu yang penting. Jadi kadang-kadang ni kita maaf kita sebut kan, ada orang yang dia suka nak jadi hakim kan, judge kepada orang lain. Kalau orang maknanya contoh ada orang yang minta sumbangan kutipan derma kan, ada orang komen ni saya apa ni hantar upload receipt contoh kan, kata ini orang kata, ada pula orang komen kenapa nak upload receipt kan, jadi menyebabkan tak ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah orang memberi itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia dengan Allah. Ini kita orang luar tak ada campur dengan ikhlas tak ikhlas seorang tu. Itu hubungan seorang pemberi dengan Allah. Tapi kalau dia upload tu dengan tujuan, contoh ataupun dia tunjuk itu, dia ucap tu dengan tujuan menjadi teladan kepada orang lain, maka mudah-mudahan dia menjadi dalam hadis Nabi SAW sebut man sanna sunnatan hasanatan falahu, ini siapa yang mana dibuat satu sunnah kebaikan maka diikuti oleh orang yang lain, maka dia mendapat pahala orang tersebut sampailah pada hari kiamat. Di maknanya dia menjadi suri tauladan yang baik, dengan syarat maknanya memang dibuat tu kerana ikhlas kerana Allah. Dalam Quran pun ada maknanya memberikan sumbangan sirran wa alaniyatan. Yang ini dalam keadaan sir. Memang yang paling baik maknanya kita bagikan derma, sedekah, makanan ini dalam keadaan sir, dalam keadaan yang tersembunyi. Tapi ada ketika ia memerlukan kepada alaniyah. Yakni i'lan, pengiklanan. Kerana apa? Untuk menjadi suri tauladan yang baik kepada orang lain, ataupun nak mengajak orang lain bersama-sama untuk memberikan sumbangan. Baik. Itu maknanya bila ada orang kata saya ikhlas ni, jangan terus kita kata ikhlas ni dia tak cakap dia ikhlas kan. Kadang-kadang orang balas gitu kan. Dia tak semestinya. Jadi ikhlas itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan lisan itu mungkin boleh jadi disebabkan dua sebab ini. Baik. Ada juga ulama yang mana menyebutkan bahawa innama nut'imukum ini bukanlah kata-kata secara lisan, tetapi ia adalah detikan hati mereka. Mana kata bila mereka beri ni dalam hati mereka ini Allah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keinginan, maknanya keinginan detikan hati mereka menginginkan amalan itu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun yang hampir dengannya adalah penjelasan. Makna kata seolah ayat ini nak sebutkan Allah menyingkap ketulusan niat mereka itu, bahawa mereka derma itu adalah ikhlas. Walaupun mereka tak berkata demikian, ia ditekan hati juga. Cuma ia berbentuk penjelasan Allah. Maknanya nak sebutkan orang beriman ini dari sudut niatnya itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ketulusan, keikhlasan niat itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penjelasan. Walaupun mereka tak mengatakan demikian. Ini Allah seolah mana Allah menyingkap niat mereka. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi nak menggambarkan bagaimana niat ataupun perasaan orang yang memberikan itu, bila dia ni adalah orang yang beriman, maka dia memberikan dengan keikhlasan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutupkan ayat ini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi kalau kita tengok
bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut innama nut'imukum liwajhillah, kan, sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan bahawa uh, orang yang memberi itu adalah memberi ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ditambahkan penegasan la nuridu minkum. Ini perkataan ataupun detikan hati mereka dari sudut kami ini tak mengharapkan apa-apa balasan ataupun apa-apa pujian. Kan? Ini nak menyatakan ketegasan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Cuma saya nak sebutkan la nuridu minkum jazaan. Yang ni macam saya sebutkan tadi, maknanya dari sudut balasan tu kadang-kadang memang orang yang memberi ni dia tak mengharap mungkin orang yang menerima itu untuk balas semula. Tapi dari sudut syukur yang Allah Subhanahu Wa Taala akhiri perkataan ni, yang ni cukup bermakna untuk kita teliti. Iaitu Allah kata wala syukur. Yang ni mereka tidak mengharapkan pujian. Dan syukura ini kalau kita tengok dia adalah kata masdar, ataupun dalam bahasa Melayunya kata terbitan, kata dasar. Ini kata terbitan ni kalau kita tengok dari sudut bahasa Melayu, kalau ada cikgu bahasa Melayu yang mungkin kalau saya salah mungkin boleh perbetulkan. Jadi maknanya kalau dulu kita belajar kata terbitan ni adalah satu bentuk kata yang mengandungi kata dasar, yang mana dia dapat menerima awalannya, imbuhan awalan, macam kalau kita kata beli, kita tambah pembeli. Jadi beli itu kata dasar, kita boleh jadi tambah pembeli, kita boleh jadi tambah membeli, kita boleh jadi tambah dibeli dan sebagainya, kan? Ini sebab syukura ini nak menyebutkan ia adalah kata dasar, syukur. Syukur ni adalah kata dasar bagi syukur. Dia boleh jadi pensyukur, dia boleh jadi ataupun orang yang mensyukurilah, ataupun bila masa ia mensyukuri. Mana kata dalam kata terbitan masdar ini, kalau dalam bahasa Arab masdar ini dia tidak terkait dengan masa dan juga dia tidak terkait dengan siapa. Apa maknanya? Ya, ini disebutkan dengan pujian wala syukura. Ini dia tidak melibatkan masa. Maknanya bila masa itu syukur, sama ada semasa ataupun selepas yang telah lalu, semasa mudhari'an. Ini lepas yang telah lalu, madhi. Ini tak terlibat dengan masa. Jadi nak sebutkan, kadang-kadang mungkin ada orang yang mana berikan bantuan. Semasa berikan bantuan, mungkin dia boleh bersyukur dan dia tak mengharapkan pujian. Mana dia bagi. Tapi Allah izin waktu dia buat itu, maknanya dia dirakam oleh seseorang, kan? Dirakam oleh seseorang, kan? Macam kita tengok dalam banjir baru ni, ada orang yang mungkin memang kita nampak dari sudut ikhlas dia, kan? Dia tak sebut-sebut pun, tapi orang lain yang mana viralkan cerita dia, kan? Jadi menyebabkan kadang-kadang berlaku sedemikian. Ini bukanlah kepada sesiapa, ini tak berkait dengan sesiapa, tapi nak sebutkan bahawa orang beriman itu dia tidak mengharapkan pujian semasa dia buat ataupun selepas daripada dia buat. Ini maknanya selepas dia buat memberi makan tu benda yang telah lalu, madhi, dia juga tak mengharapkan pujian. Walaupun mungkin dari sudut apa yang dibuat tu viral ke dan sebagainya. Jadi nak sebutkan indahnya Al-Quran ini, seolah mana mengetahui, bukan seolah mengetahui, memang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sifat manusia. Allah datangkan dengan tidak mengharapkan pujian tu pada bila-bila masa. Sebelum memanglah orang tak tahu. Jadi semasa buat tu orang dah tahu, maka waktu tu tidak mengharapkan pujian. Selepas daripada buat tu orang tahu lagi, mungkin lagi banyak orang tahu, maka pada waktu tu pun dia tak mengharapkan pujian. Dan kata terbitan syukura, dia tak seperti mana ayat sebelum ni yang kita baca dalam ayat yang ketiga, inna hadainahu sabila imma syakiran. Dia sebut syakiran ini adalah kata pembuat, ataupun isim fa'il, kata pembuat. Tapi syukura dia tak berkait dengan siapa. Apa makna bila kata terbitan dia tidak melibat dengan siapa? Makna kata dari sudut kita tidak mengharapkan pujian ni,
Kadang-kadang orang yang memberi bantuan ini, dia tak harap pujian daripada orang yang terima tu, kan? Sebab orang yang terima tu kalau puji dia pun mungkin tak ada apalah bagi dia. Ha. Tapi bila orang ambil gambar dia, kan, apa nama, media, mungkinlah kalau orang yang ternama, kan, maknanya dia mengharapkan orang lain yang puji dia untuk dia mendapatkan pengaruh. Ini juga menunjukkan kepada satu benda yang perlu dielakkan untuk mencapai keikhlasan. Tapi bukanlah bermakna bila kita membuat sumbangan macam saya sebutkan tadi, dia mesti dalam keadaan diam-diam. Tak. Boleh juga ia diwar-warkan untuk tujuan memberikan teladan, mengajak orang. Tetapi dia berbalik, niat ikhlas ni, tak mau pujian ni maknanya ikhlas lah. Itu hanya dia dengan Allah. Makna kata dia tak mengharapkan pujian daripada siapa pun, sama ada orang yang diberi ataupun orang luar yang melihat dia beri. Itu makna dia, wala syukur, tak berkait dengan siapa, tak berkait dengan masa. Indah perkataan Al-Quran, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut yang kedua tadi, tujuan memberi makanan tadi, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Iaitulah kami sebenarnya takutkan Tuhan kami. Yakni takut ia kenakan kami azab yang padanya, pada azab hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah itu masam, berkerut. Jadi kerana mereka memberikan makanan tersebut ataupun bersedekah kerana takutkan Allah dan juga hari kiamat. Baik. Tafsiran umum bagi ayat ini, iaitulah selain daripada redha Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang beriman juga melakukan amal kebaikan yang digambarkan dengan sedekah dan memberi makan itu kerana takutkan hari saat wajah menjadi masam kerana dahsyat serta sulitnya hari tersebut. Hari itu disifatkan dengan sifat kebanyakan orang-orang ni. Kenapa disebutkan wajah masam? Hari wajah masam kerana orang pada waktu itu berwajah masam. Muka dia muram. Kan? Jadi muka dia muram pada hari tersebut walaupun mungkin dulunya di dunia dia menyinga. Menyinga ni maksudnya garang lah, muka macam singa. Kan? Muka orang kata apa, orang semua takut dengan dia, tapi pada waktu tu muka dia muram. Kita sebut penjelasan dia. Baik. Pertamanya Allah Subhanahu wa taala sebut inna nakhafu min rabbina. Jadi ayat ini, potongan ayat ini memberikan dua maksud kepada kita, iaitu yang pertama dari sudut kenapa mereka mengatakan kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana yang pertama kebaikan kami ke atas kalian adalah kerana ketakutan kami akan hari kiamat. Jadi makna ayat itu, takut itu kenapa? Kerana apa yang kami lakukan ini adalah kerana kami takutkan hari kiamat. Dan juga maknanya inna nakhafu min rabbina ini adalah dia berkait dengan ayat sebelum ini, iaitu kenapa kami tidak mengharapkan balasan, kenapa kami tidak mengharapkan pujian. Kerana orang yang mengharapkan balasan, orang yang mengharapkan pujian itu, yang selayaknya pujian dan balasan itu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka takut Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang mana kepada orang yang tidak ikhlas dalam bersedekah. So dia dua lah. Maknanya kata rasa takut itu yang pertama adalah disebabkan ingin membuat kebaikan. Kerana apa nak buat kebaikan supaya bila mana keadaan hari kiamat yang dahsyat dan menakutkan, supaya kami dapat melaluinya dengan penuh rasa gembira dan rasa senang hati. Sebab tu nak buat baik. Yang kedua, berkait dengan meninggalkan. Maknanya kami meninggalkan amalan yang tidak ikhlas, yang mengharapkan balasan, yang mengharapkan pujian. Kerana apa? Kerana takut kepada balasan Allah Subhanahu wa taala yang menuntut keikhlasan di dalam amalan. Antaranya dalam bab ini, iaitulah dalam bersedekah, dalam berinfak. Itu makna inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Baik. Satu bentuk kalau kita tengok perbezaan
Ini perbezaan sebab nazar dan beri makan. Tengok. Baik, kalau kita tengok ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, jadi yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nazar, maka sebab apa nazar itu ditunaikan? Maka disebabkan rasa takut. Kepada yakhafun yawman kana syarruhu mustatira. Tapi wa yut'imuna at'am. Tapi ketika memberikan makan, maka disebutkan innama nut'imukum liwajhillah. Ini adalah kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan inna nakhafu min rabbina. Sebab kepada memberi makan tu dua. Nazar satu, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini boleh faham Mana ayat perbincangan saya nak bincangkan ini adalah ayat sudut kenapa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nazar, sebab apa menunaikan nazar? Sebab rasa takut. Tapi bila memberikan makan, Allah sebutkan sebab liwajhillah, yang ini nak mendapatkan redha Allah, dan juga inna nakhafu, sebab rasa takut. Dua. Sebabnya, yang ini bukan bermakna nazar itu tidak mahu redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nazar itu sendiri, apa kita kan sebut nazar ni maknanya orang yang mewajibkan sesuatu benda yang sunat ke atas diri dia, dan kewajipan itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nazar itu sendiri adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tak saja-saja nazar kalau dia tak mau kalau bukan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nazar itu sendiri telah pun menunjukkan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu yang perlu kepada dirinya adalah rasa takut jika nazar itu tak ditunaikan. Maka sebab itu sebutkan takut. Tapi ketika mana makan, beri makan ni boleh jadi dia memberikan makan ini kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka memberi makan itu dikaitkan dengan liwajhillah. Itu memberi makan itu adalah kerana nak mencari ataupun mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, barulah disebut inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Iaitulah memberi makan itu atas dasar takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari kiamat. Ini boleh faham Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Okey, apa makna yauman abusan qamtarira? Yauman ni maknanya hari kiamat lah. Kenapa hari kiamat itu disebutkan abusan? Ya, abusan ini daripada kata abasa lah. Yang ini membawa maksud bermuka masam. Sebagaimana dalam surah Abasa kan. Abasa wa tawalla, telah bermuka masam ia dan juga berpaling. Jadi kita tengok asbabun nuzul, antara sebabnya Nabi SAW nak berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Kerana apa? Kalau pembesar-pembesar Quraisy ini memeluk Islam, mereka menerima dakwah Nabi SAW, maka orang bawahan, orang biasa ni, mereka akan turut samalah. Turut agama, kita kata agama pemerintahnya. Tapi disebabkan mereka menolak, pada waktu itu datangnya Abdullah bin Umi Maktum, yang mana buta, dia nak beriman kan, dia cakap dia nak beriman dan sebagainya. Nabi berpaling, bermuka masam Nabi dan berpaling. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi, abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpalinglah dia. Jadi abasa itu nak sebutkan, abasa itu apa? Bermuka masam. Jadi kita sebutkan kenapa disebutkan bermuka masam ini adalah kerana satu, abusa ini adalah menunjukkan kepada sifat mereka. Sifat mereka ni maknanya sifat orang-orang yang membuat kerosakan, membuat keburukan, kejahatan. Pada hari tersebut mereka ni muka masam. Selalu orang muka masam ni sebab apa? Sebab ada benda yang tak beres kan. Ada benda yang dia tahu lepas ni habislah dia. Jadi sebab tu dia muka masam. Kalau orang yang mana dia tahu ada sesuatu yang boleh menggembirakan, menyebabkan dia seronok, maka dia akan excited. Muka kan excited. Tapi muka masamnya, kalau orang Kedah kata muka com. Muka comnya maknanya sebab apa?
Sebab ada satu buruk yang bakal menanti dia. Dan dia tahu benda tu. Dan juga abusan ini disebutkan adalah satu bentuk sifat singa. Tadi kita sebut menyinga kan. Maknanya sifat singa yang berupa masam. Yang sepatutnya singa ni muka bengis, muka berani. Kan? Jadi abusan ini adalah muka pemberani yang hilang keberaniannya. Yang mana di dunia ni sangat berani. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Atas dunia boleh memperolok-olokkan, mengejek-ngejek. Qala alladzina kafaru anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah. Jadi mana mengejek-ngejek, sindir. Berani mencabar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di hari akhirat keberanian mereka itu tak bermanfaat, dah hilang berani. Sifat singa mula menyinga itu dah tak jadi singa dah. Tak jadi garang tapi bermuka masam. Itulah yang dimaksudkan dengan yauman abusan. Kenapa? Kerana mereka dah melihat dari sudut balasan yang akan ditempuhi oleh mereka. Sebab itu masam muka. Dah tahu dah benda yang tak baik akan mereka hadapi ataupun harungi. Baik. Kemudian qamtarira. Apa makna qamtarira? Ini bermaksud hari yang sangat dahsyat ketakutannya. Ini buka masam tu sebab apa? Sebab qamtarira, kerana kedahsyatan, tahu dah apa yang bakal menimpa. Dan sukarnya nak menghadapi hari tersebut kerana panjang pula balasannya. Dari sudut hari akhirat maka dia berkekalan. Maka sebab itulah orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang bijak apabila mereka melihat dunia ini melalui kacamata akhirat. Nak buat kebaikan ingat akhirat, ini ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat keburukan pun ingat akhirat, takutkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua sifat ini kita sebutkan tadi, dalam hal nazar ataupun dalam hal memberikan makan, kedua-duanya ada sifat nak meraih redha Allah dan juga sifat takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga perkara yang sangat konsisten di dalam Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara khauf dan juga raja. Di antara targhib dan juga tarhib. Khauf itu maknanya di antara rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga raja dalam masa yang sama mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Targhib iaitu dari sudut raghabah, dari sudut memberikan saranan untuk melakukan sesuatu, dan juga tarhib iaitu memberikan ancaman untuk meninggalkan sesuatu. Dalam Quran kita tengok sentiasa konsisten. Dalam surah As-Sajadah dulu saya pernah ada sebutkan, dalam surah Yasin pun ada sebutkan tentang konsep targhib wa tarhib, khauf dan juga raja, yang mana selalu disebutkan kedua-dua sifat ini dia perlulah ada keseimbangan. Yang takut ini dan harap dia perlu seimbang. Cuma dalam beberapa situasi, beberapa keadaan, salah satu lebih daripada yang lain. Bukan bermakna hilang terus, tak ada. Dia mesti sama, dan dalam situasi tertentu mungkin takut lebih sikit, harap stay dekat tempat yang sama. Lepas tu turun balik. Mungkin takut lebih sikit, harap masih lagi di tempat yang sama. Maknanya tak hilang. Itu waktu bila? Waktu mungkin kita nak buat maksiat. Ini nak melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Maka pada waktu ni kita lebihkan rasa takut. Lebihkan rasa takut. Kenapa? Kerana kalau kita takut bila kita buat maksiat, dalam keadaan kita meninggalkan kewajipan. Sebab itu yufuna bin nazri, tentang kewajipan. Disebutkan yakhafun, disebutkan tentang rasa takut. Kerana waktu kita nak meninggalkan kewajipan, maka kita kena ada rasa takut. Takut-takut kita mungkin Allah tarik nyawa ke dan sebagainya.
Tapi dalam keadaan kita buat kebaikan. Wa yut'imuna at'am. Ini buat kebaikan. Maka Allah dahulukan liwajhillah. Dahulukan harap. Yang ini bila kita buat kebaikan, maka yang kita lebihkan adalah dari sudut pengharapan. Kita berharapkan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita, memberikan ganjaran yang setimpal kepada amalan yang telah kita lakukan. Ini dua uslub, rasa khauf dan raja ini sangat penting. Yang mana dia datang daripada uslub saranan dan ancaman. Maknanya Al-Quran itu datang dalam bentuk saranan, buat, ancaman, tinggal. Jadi dia melahirkan rasa takut dan juga harap. Kenapa pentingnya takut? Kerana kalau orang yang tak takut, dia akan jadi seperti mana golongan murjiah. Murjiah ni apa? Golongan yang mana dia kata iman ni sekadar dalam hati. Amalan ni kita buat maksiat, buat buruk macam mana pun, selagi ada iman, selagi itulah kita okey. Kadang ada orang makna kata, sebahagian orang yang mana dia rasa tak apalah saya tak tutup aurat, tak apalah saya buat ni sebab saya kerja, makna keperluan kerja saya contoh, tapi saya masih lagi beriman. Jadi ini dia panggil fenomena ataupun ada ura-ura murjiah. Bukan kita kata murjiah, tapi raja, irja, fenomena irja, iaitu fenomena yang mana dia tak ada rasa takut, dia lebih kepada harap sahaja. Itu tak boleh juga. Ataupun takut terlebih harap itu tak ada. Macam golongan khawarij, hingga kan mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kerana apa? Tak ada pengharapan langsung Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan. Takut sangat terhadap azab Allah hingga kan rasa tak ada harapan langsung. Itu tak boleh juga. Sebab Allah kata wala tayasu min rauhillah. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu seimbang di antara kedua-duanya. Cuma dalam hal-hal yang tertentu tadi kita sebut, ada satu yang lebih tinggi berbanding yang lain. Tapi tak bermakna yang satu lagi dia akan turun. Tak. Satu yang lebih tinggi sahaja. Yang ni dia tak turun. Macam tu insya-Allah. Baik. Dan inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Maka selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Bila mana mereka menyebutkan dua kali mereka takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat. Pada ayat sebelumnya wa yakhafun yawman kana syarruhu mustatira. Kemudian yang kedua mereka kata inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Dalam ayat 11 Allah akan memberikan dua ganjaran kepada mereka yang beriman ni apa? Fa waqahumullahu syarra zalikal yaum. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaga orang beriman itu daripada syar. Tengok ayat tu sebut wa yakhafuna yawman kana syarruhu. Yang ini mereka kata orang beriman kami takutkan kepada keburukan yang berpanjangan pada hari tersebut yang merata-rata. Maka Allah kata memberikan berita gembira fa waqahumullahu syarr. Allah sebut balik perkataan syar. Ini Allah menjaga mereka daripada keburukan pada hari tersebut. Pada ayat yang seterusnya tadi, ayat 10, mereka kata inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut kepada Tuhan kami pada hari yang abusan, muka mereka ini masam, berpanjangan. Maka Allah kata walaqahu fawaqahumullahu syarra zalikal yaumi walaqahum itu yakni bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nadratan wa surura. Ini muka penuh cahaya, muka penuh kegembiraan, muka penuh kesenangan, ketenangan. Maka sebab itu pada ayat ke-11 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fawaqahumullahu syarra zalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Dua ganjaran daripada dua ketakutan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan sebab mereka menjaga diri daripada kesalahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan pula mereka daripada kesengsaraan hari yang demikian keadaannya.
serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri di muka dan perasaan ria gembira di hati. Muka tu dah nampak dah seri, nadarah, surura. Ini dalam hati pun apatah lagi. Ada orang yang makna kata muka dia mungkin gembira, tapi dalam hati belum tentu. Ada orang mungkin dalam hati dia gembira, muka tak menzahirkan. Tapi nak sebutkan bagaimana orang beriman ni di hari akhirat esok, walaupun hari yang boleh katakan ramai orang yang mana dalam keadaan susah, dalam keadaan sukar, dalam keadaan bermasam muka, tapi mereka orang beriman ni datang dalam keadaan muka yang berseri-seri dan juga muka yang menggembirakan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan kelebihan yang sedemikian. Kerana nanti Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi dengan ganjaran bukan sekadar ini, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araik la yaruna fiha syamsan wala zamharira. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan lanjutkan lagi dengan ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam syurga. Jadi insya-Allah mungkin sekadar tu pada kali ini. Kita akan sambung nanti insya-Allah pada minggu-minggu yang akan datang. Ini tentang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada orang yang sabar. Sebab apa? Sebab apa sabar? Kerana nak melakukan perintah perlu sabar, nak meninggalkan larangan juga perlu kepada kesabaran. Maka balasannya adalah syurga dan juga kenikmatan-kenikmatan di dalamnya yang diperincikan dalam ayat-ayat yang seterusnya selepas ini insya-Allah. Baik. Jadi mungkin saya buka kalau ada persoalan ataupun pandangan daripada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan apa yang kita bincangkan hari ini, dipersilakan insya-Allah. Jadi saya tengok sekejap dalam. Terima kasih. Kalau di Facebook kita ada Puan Rahimah dalam Google Maya ni. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita pada hari ini. Ada soalan, pandangan, ulasan? Kalau tak ada, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kurang tu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.